Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Semoga geng semua dalam keadaan sihat dan bertabah di dalam menghadapi keadaan COVID-19 yang mengganas pada masa sekarang, dan keadaan semasa iaitu COVID-19 ini yang mencecah 13,000 ke 12,000 dapat dikurangkan dengan drastiknya. Amin. Okay, baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan sambung balik hari ini tentang review yang seterusnya berkaitan konsol klasik retro, iaitu berkaitan dengan Dreamcast. Jadi dekat depan anda ni adalah kotak Dreamcast. Ini adalah versi daripada Jepun. Okay, kalau dekat Malaysia ni dah tak banyak ada dijumpai lah. Jadi boleh dikatakan kerana tahap pengeluaran Dreamcast yang pendek, jadi tak banyak pun kedai dekat negara kita jual, akibat daripada pengeluarannya yang cepat tamat. Jadi kalau anda lihat, Dreamcast adalah konsol terakhir daripada Sega. Ia merupakan konsol harapan dan juga sebuah impian, dream. Jadi boleh dikatakan mereka mengharapkan satu anjakan paradigma akan terjadilah pada penghasilan konsol terbaru mereka ini. Namun begitu, tidaklah menjadi kenyataan sehingga menyebabkan kemudiannya Sega terus terkeluar daripada pasaran penghasilan konsol, sedangkan dia adalah antara raja dunia konsol semasa era Mega Drive dan juga Genesis, namun tidak bertahan akibat daripada keadaan semasa. Namun begitu, Sega masih lagi kekal sebagai antara penerbit game dan juga pasaran arcade, terutamanya di Jepun. Jadi kalau nampak lambang Dreamcast ni macam lambang siput, antara lain boleh juga nampak macam lambang kampung Konoha Naruto. Namun begitu, Dreamcast lebih awal keluar daripada komik Naruto, jadi tak bolehlah cakap ini lambang Naruto kan. Ini adalah lambang dia berbentuk macam bulatan seperti kulit siput. Jadi mari kita lihat sejarah berkaitan Dreamcast. Dekat depan anda ni adalah konsol Dreamcast. Boleh dikatakan Dreamcast dihasilkan oleh Sega. Mula-mula keluar dekat pasaran Jepun pada November 1998, dan juga kemudiannya ke pasaran Amerika Syarikat iaitu pada 9 hari bulan 9 1999 di pasaran Amerika Utara. Jadi boleh dikatakan ini adalah konsol harapan Sega yang terakhir. Boleh dikatakan mereka begitu mengharapkan untuk mengalahkan dominasi Sony. Jadi Sony sedia maklum pada generasi kelima, PlayStation telah pun mengalahkan Sega Saturn dan juga Nintendo 64 dengan sangat hebat, dengan mengalahkan mereka jauh dengan jualan hampir dekat-dekat 100 juta unit. Jadi Sega buat rancangan hasilkan konsol yang lebih canggih, yang hasilkan konsol yang dapat berikan paparan grafik lebih hebat. Jadi boleh dikatakan bila Dreamcast dilancarkan tahun 1999, memang pasaran PS1 kalah teruk. Bila orang semua kebanyakannya begitu kagum dengan Sega Dreamcast dan grafik dia sangat lawa. Jadi itu yang berlakulah. Jadi secara tak langsung Sony tergugat apabila Dreamcast dihasilkan oleh Sega. Itulah yang berlaku. Dia punya banyak game-game yang Sega simpan. Ada kalanya boleh dikatakan dia simpan taring lah dekat Sega Saturn. Kalau kita lihat game Sonic, tak ada sangat pun. Tapi bila hasilkan Dreamcast, dia memang keluarkan kau-kau punya. Boleh dikatakan ada Sonic Adventure yang bentuk 3D dekat Dreamcast. Lepas tu ada game hebat guna kaedah cel shaded, iaitu macam Jet Green Radio. Lepas tu dia ada game Crazy Taxi. Dan juga game paling mahal penghasilannya pada masa zaman tahun 2000, iaitu Shenmue. Jadi boleh dikatakan Dreamcast ni memang Sega buat kau-kau supaya orang beli dan terima dia lah. Malah dia juga ada aplikasi internet untuk bermain secara online. Jadi boleh dikatakan dia memang terlalu ke hadapan pada penghasilan dan pengeluaran. Jadi kalau kita lihat spesifikasi, bentuk konsol Sega ni pun dah nampak futuristik bagi saya. Depannya awak nampak ada 4 lubang untuk diletakkan controller. Jadi boleh main secara 4 orang lah kalau kita ada controller yang berbeza-beza, alat pengawalan berbeza. Ini kat depan ni ada macam kaca. Ini adalah untuk memberitahu bahawa konsol ni dah on. Jadi dia macam bentuk macam kaca ni akan menyala apabila
sehingga Dreamcast ni telah pun di-on dan dimasukkan tenaga elektrik lah. Okay, kat sini ada butang power, di sini ada open, okay, dan masukkan disk lah dekat dalam ni untuk bermain. Kalau kita lihat dekat sini dia tulis design for Windows CE. Kalau nampak dia ada Windows CE dekat sini, kenapa perkataan Windows. Okay, maknanya Sega dah bekerjasama dengan syarikat Windows Microsoft bagi operating system untuk konsol Sega Dreamcast. Jadi kita lihat bahagian belakang dia. Okay, ada AV kat sini. Okay, ada kabel untuk kuasa. Ini untuk line sambungan dekat internet, sebab sehingga antara merevolusikan permainan secara online lebih awal daripada PlayStation dan juga Nintendo untuk generasi ke-6. Jadi design yang sangat futuristik dan sangat menarik. Mari kita lihat pula berkaitan dengan controller. Okay, kalau kita lihat controller Sega Dreamcast pun sangat futuristik. Saya nampak wah sangat lawa dan hebat lah. Okay, kat sini kita nampak ada start, okay, ada D-pad, okay, analog dia ada satu sahaja. Okay, manakala sini ada butang lah A, B, Y, X. Okay, ini adalah VMU bagi simpanan memori card untuk Sega Dreamcast. Okay, sini lubang boleh letak alat vibrate sebagai tambahan. Okay, controller dia nampak luar biasa, macam saya fikir macam jet ataupun pesawat angkasa lepas pun ada bentuk macam ni. Okay, tapi yang saya tak berapa minatnya, okay, wire controller ni dekat bahagian tengah. Kalau dia letak dekat belakang lebih sesuai. Kalau tengah ni macam kita macam terganggu bagi saya lah. Jadi kalau pegang dia rasa okey, tak ada masalah. Okay, satu lagi yang saya nak komen, dekat analog ni dia ada macam tajam-tajam. Mungkin kalau kita kena letak macam pelapik okey sikit. Kalau kita pegang, kadang-kadang mungkin orang tu macam rasa kurang selesa lah. Tapi apa-apa pun, controller dia berfungsi dengan agak baik. Dan juga macam saya kata, sangat futuristik. Okey, begitulah penghasilan konsol yang hebat, lawa, futuristik bagi Sega. Mari kita lihat berkaitan game. Okey, dekat depan anda ni ada beberapa buah game original daripada Sega Dreamcast. Jadi contoh dia yang paling saya suka sekali, memang saya main selalu, boleh kata memang saya minat, ialah Soul Calibur. Sebab saya memang simpan lah game ni daripada pelbagai tajuk. Antara punca saya simpan kerana game pertama Soul Calibur dekat Dreamcast ni lah. Okay, masa dekat PlayStation ada Soul Edge, tapi bila nama dia Soul Calibur ni memang boom lah untuk penghasilan daripada Namco. Kalau original dia ada disc dan juga ada manual lah. Untuk pengetahuan anda, disc untuk Sega ni, kalau masa era awal Saturn dia guna CD ya, tapi bila era Dreamcast dia guna Gigadisc. Jika anda nampak tulis Gigadisc, Gigadisc ROM. Saiz dia lebih besar, macam PlayStation guna DVD. Kalau GameCube guna mini disc, Sega guna Gigadisc. Itulah yang uniknya bagi Sega, sebab saiz nak lebih besar kan untuk bermain konsol generasi yang lebih hebat. Ini Soul Calibur, ini Sega Rally. Game ni ada asal dekat Saturn Okay, ada game Formula 1. Okay, satu lagi yang memang saya minat gila ialah The House of the Dead. Saya juga pengumpul game House of the Dead daripada Saturn. Jadi game ni asalnya daripada arcade lah. Bila dia mula saya main pun dekat PC, pernah main dekat arcade juga saya rasa. Dan bila ada dekat Dreamcast, memang antara punca nak belilah. Memang shock gila kalau main The House of the Dead. Satu lagi dia ada Type of the Dead, yang mana menggunakan typewriter nak menulis bagi mengalahkan zombie. Tapi itu saya tak ada lah. Satu lagi game Racing Creator Ferrari. Itulah ada. Sedikit tambahan maklumat, Sega boleh dikatakan sangat hebat Okay, daripada tajuk dia yang best,
konsol yang futuristik, tetapi kenapa dia boleh gagal ataupun cepat ditamatkan oleh Sega daripada pasaran pengeluaran. Kisah dia macam ni ya. Walaupun Dreamcast ni dapat kalahkan PlayStation dengan hebat, namun begitu ada beberapa masalah menyebabkan kenapa Dreamcast ni boleh gagal. Pertama, masa dilancarkan dekat Amerika tahun 1999, pihak Sega tak dapat nak hasilkan produk dengan banyak. Pengeluaran dan juga permintaan dia terlalu banyak pada masa tersebut, tapi Sega tak dapat hasilkan produk, nak post ataupun hantar dia ke pasaran dunia sangat lewat dan lambat. Itu antara punca Sega rugilah kalau betul-betul masa dia keluarkan awal-awal, dia dah buat terlalu banyak. Kalau dia dapat cukupkan pasaran, dia memang untung pada masa tersebut, tapi masalah daripada pengeluaran dan juga permintaan yang tak dapat dihasilkan dengan cepat menyebabkan Sega rugi pada masa tersebut. Itu satu hal lah. Kedua, satu lagi punca kenapa Sega boleh kalah dengan Sony adalah kerana fungsi PlayStation 2 yang ada fungsi DVD. Bila orang dengar PlayStation boleh bermain DVD, orang fikir dua kali, baik kita tunggu beli PlayStation 2 sebab boleh bermain DVD. Manakala Dreamcast tak boleh main DVD. Ni antara kata pendapat lah. Satu lagi, orang begitu menunggukan dan menantikan kedatangan PlayStation 2 pada tahun 2000. Jadi tempoh masa bila Sega masa awal-awal orang banyak demand tu, dia tak dapat nak hasilkan konsol dengan banyak. Bila masuk tahun 2000, orang mula dah nak beli kepada PS2 sampai lupakan Sega. Bila PS2 muncul, memang pasaran Sega terjejas teruk lah. Nak tak nak, Sega fikir kerugian yang sangat tinggi kalau teruskan penghasilan Dreamcast. Jadi dia terpaksa menamatkan penghasilan Dreamcast hanya lebih kurang 2 tahun sahaja, iaitu pada tahun 2001 dah tamat. Itu yang berlakulah kepada Dreamcast. Sebuah harapan, sebuah impian akhirnya musnah. Walaupun konsol Dreamcast ni saya rasa kalau dia bertahan juga, tak perlu nak tamatkan, hasil jualan dia akan lebih tinggi lah. Saya rasa paling kurang Dreamcast boleh cecah dalam 30 ke 40 juta. Pada pandangan saya lah, 30 juta paling sedikit. Tapi namun begitu, walaupun dia keluar dari pasaran, Sega tetap hasilkan game. Malah dia turut membantu kepada PlayStation. Contohnya dia hasilkan game eksklusif seperti Yakuza. Sega juga kemudian hasilkan game banyak eksklusif kepada Xbox, pencabar baharu bagi PlayStation 2. Contohnya dia hasilkan game macam Panzer Dragon Orta, sambungan daripada Panzer Dragon, dan juga Shenmue 2, dan juga macam-macam game lagi lah. Dan juga Crazy Taxi 3 yang diberikan eksklusif kepada Xbox, pencabar kepada PlayStation. Baiklah, mari kita lihat gambaran ataupun paparan bila Sega Dreamcast dimainkan. Bila kita sambung, kalau kita buka konsol Sega ni, boleh dikatakan bila kita on, contoh dia macam ni. Kita akan nampak akan keluar cahaya lah. Macam dekat depan ni saya kata macam bentuk kaca ni lah. Maknanya Sega ni telah pun berfungsi untuk dimainkan. Mari kita lihat opening scene apabila konsol Sega dibuka. Kalau kita buka Sega Dreamcast, ni opening scene dia sangat lawa lah. Macam bunyi air yang sedang mengalir kalau pandangan saya lah. Kita lihat salah satu game kegemaran saya dekat Sega Dreamcast yang memang nampak power daripada awal-awalnya adalah game permulaan ataupun pengenalan bagi Dreamcast, iaitu dikenali sebagai Soul Calibur. Jadi memang kalau masa tu tengok grafik dia lawa gila lah. Saya pertama kali main game ni dekat rumah Cikgu Hafiz. Bila tengok grafik dia masa tu memang kagum. Boleh dikatakan sangat menarik. Ini adalah watak kegemaran saya, iaitu Kilik, antara watak yang dikatakan menarik digunakan. Ni antara watak-watak. Boleh kata saya dah menang hampir keseluruhan dah bagi permainan Dreamcast Soul Calibur ni. Jadi kalau menang akan dapat unlock beberapa watak, dekat 4 watak. Watak favorit saya macam saya cakap Kilik lah. Jadi kita lihat cara permainan dia. Kilik lawan Kwang.
Kilik ni watak baru muncul masa Soul Calibur. Masa Soul Edge tak ada lagi. Okey, kita akan lihat cara perlawanan dia. Okay, macam saya kata, saya main satu tangan susah lah nak lawan. Tapi boleh dikatakan yang antara game yang sangat lawa. Dan boleh dikatakan memang orang akan minat lah bila mula-mula test Dreamcast. Main game ni dah memang hebat. Wah, main satu tangan pun boleh menang. Hebat nampaknya. Baiklah, kita pergi game seterusnya yang favourite bagi saya. Okey, game seterusnya yang saya nak tunjuk adalah game House of the Dead 2. Ini adalah kesinambungan daripada House of the Dead 1 dekat Sega Saturn dan juga arcade. Okay, grafik dia sangat menarik, game dia sangat best. Memang sangat menarik lah. Ni antara game zombie kedua saya suka selepas Resident Evil. Watak-watak dia pun memang menarik. Terutamanya ada watak macam G, Agent G, okay, James dan sebagainya lah. Okay, ni gambar depan The House of the Dead. Okay, kita lihat sedutan sedikit berkaitan The House of the Dead. We're meeting G over there, kata dia. Ya. Saya tahu pasal ni kereta Morris saya rasa. Okey. Okey, dah jumpa dengan zombie. Jadi kita kena tembak zombie lah. Okey, sebentar. Itu saja untuk game ni. Kita buka satu lagi game saya nak tunjuk kepada anda. Okey, game saya nak tunjuk ni adalah game yang sangat unik. Antara pelopor bagi game cel shaded iaitu Jet Green Radio yang menggunakan rollerblade pada wataknya untuk bermain. Okay, game ni memang agak funky bagi saya dengan muzik yang ala-ala hip hop. Game ni sangat disukai oleh Cikgu Hafiz. Okay, malah dia sangat master dalam game ni. Okey, ni watak Beat yang akan menjadi watak sebagai watak utama lah dalam game ni. Okey, awak akan lihat watak dia bermain rollerblade. Okey, watak dia berkaitan dengan kawasan di Jepun. Okey, apabila ada berlaku korupsi lah. Okey, di mana nanti Beat ni akan cuba membuat graviti bagi mengalahkan kumpulan-kumpulan jahat yang berleluasa di kawasan Tokyo futuristik ni. Jadi dia akan bermain kasut roda. Saya nak main pun susah sebab guna satu tangan kan. Dan dia akan melukis graviti lah. Memang kreatif bagi game ni. Sebab kita akan kena lukis graviti. Oh, dilanggar. Itulah kalau kita tidak berhati-hati di jalan raya. Okay, sebenarnya saya nak tunjuk satu lagi game iaitu Shenmue. Antara game termahal dihasilkan oleh Sega bagi Dreamcast. Tapi tak cukup masa. Nanti jadi terlalu panjang. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, saya ada nak ucapkan terima kasih kepada Bro Rosman kerana menjualkan Sega Dreamcast ni kat saya. Dreamcast saya asal telah pun rosak. Okay, akibat daripada dah tak boleh nak baca disk, iaitu gigadisc dia. Jadi Alhamdulillah Bro Rosman menjualnya dengan harga yang murah lah kepada saya. Okay, itu saja. Jaga diri anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.